awam. Setakat ini Jordan merekodkan 20,200 kes positif dengan 137 kematian. Amerika Syarikat mengenakan sekatan baharu terhadap Iran, kali ini melibatkan institusi perbankan negara itu. Setiausaha Perbendaraan Steven Mnuchin dalam satu kenyataan menyebut sekatan tersebut melibatkan 18 bank utama Iran. Bagaimanapun tiada alasan khusus dinyatakan mengenai sebab tindakan tersebut diambil. Beralih ke sukan, kejohanan tenis Grand Slam terbuka Perancis pilihan keempat perseorangan wanita, Sofia Kenin marah ke perlawanan akhir. Pemain Amerika Syarikat berusia 21 tahun itu akan bertemu pemain remaja Poland, Iga Swiatek, esok bagi menentukan juara. Di peringkat separuh akhir, Kenin menawaskan Petra Kvitova dari Republik Czech 6-4-7-5. Swiatek pula marah selepas mengalahkan Nadia Podoroska 6-2-6-1. Sementara itu, perlawanan separuh akhir perseorangan lelaki hari ini akan menyaksikan pertemuan pilihan pertama Novak Djokovic dengan Stefanos Tsitsipas. Pilihan kedua Rafael Nadal pula akan menentang Diego Schwartzman. Jurulatih Nadal, Carlos Moya, mengakui juara 12 kali Grand Slam terbuka Perancis itu berhati-hati menjelang pertemuan dengan Schwartzman. Sekian berita yang disunting oleh Nazri Abdullah dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Pada hari ini dalam tahun 1844, Temenggung Ibrahim, pemerintah Kerajaan Johor telah mengeluarkan surat sungai yang pertama kepada pekebun Cina bernama Lau Lip Keng. Corak pentadbiran Kerajaan Johor ke atas pekebun-pekebun Cina dikenali sebagai sistem Kangchu. Kangchu bererti ketua pertempatan Cina, manakala Kerajaan Johor menggunakan istilah Tuan Sungai. Surat sungai ini menyatakan bahawa Ungku Temenggung Sri Maharaja memberi surat keterangan kepada orang Cina yang hendak berkebun dalam tanah Johor. Di dalam surat itu juga menjelaskan bahawa Tuan Sungai hendaklah membayar cukai kepada Ungku Temenggung dan mematuhi peraturan lain yang terkandung di dalam beberapa dokumen seperti surat jual beli, surat pajak dan surat tauliah. Penghantaran surat sungai ini menjadi titik bermulanya penanaman gambir dan lada hitam secara komersil di Tanah Melayu. Hari ini dalam sejarah diterbitkan oleh Hebrid Doni. Skrip disediakan oleh Seksyen Dokumentasi dan Penerbitan Arkib Negara Malaysia. Ibu bapa dan
Harian setiap hari 7 hingga 11 pagi pasti menyegarkan anda. Baik, Labuan FM, suara pesisir anda kembali bersiaran di Labuan FM bersama dengan Fiaz dan juga Shima. Jadi terima kasih atas kesetiaan anda bersama kami di Labuan FM. Betul. Tidak mengalih frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz. Jadi seperti yang dijanjikan Shima, kita sudah pun berjaya menghubungi Dr. Ismuni Bohari yang merupakan pengarah Kesihatan Negeri Wilayah Pesan Labuan untuk mengetahui berkenaan dengan situasi COVID-19 di Wilayah Persekutuan Labuan, dan beliau sudah pun berada di talian. Hello, Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam, Sima. Apa khabar pagi ni Doktor? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, seperti biasa menerusi slot Roger Labuan FM pagi ini, kita akan terus cuba mendapatkan lagi situasi ataupun status terkini COVID-19 di Labuan ini khususnya. Jadi seperti biasa, bolehkah doktor menjelaskan secara terperinci berkenaan dengan status terkini COVID-19 di Labuan, memandangkan semalam seperti yang diumumkan oleh Ketua Pengarah Kesihatan yang mana ada satu kluster baharu di Labuan ini. Mungkin doktor boleh ceritakan dengan lebih lanjut lagi. Okey, terima kasih Sima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua warga Labuan yang saya kasihi. Seperti mana yang telah diumumkan oleh Ketua Pengarah Tan Sri Datuk Sri Dr. Noh Hisham semalam. Semalam Labuan telah mencatatkan 20 kes baru yang 10 kes baru, 10 kes baru yang melibatkan satu kluster baru. Jadi sebelum saya memulakan untuk memaklumkan berkenaan dengan sini, saya ingin merayu pada warga Labuan sendiri supaya mendapatkan maklumat yang terperinci berkenaan dengan kes dan tidak membuat penularan kepada berita-berita yang tidak betul. Jadi pada pagi ini saya ingin menjelaskan beberapa perkara, terutama berkaitan dengan kes-kes yang berada di Labuan. Total kes yang dicatatkan semalam adalah sebanyak 10 kes yang melibatkan satu kluster baru. Kluster ini dinamakan sebagai bah bangat. Jadi orang banyak pula yang menyatakan bah bangat ini melibatkan sekolah lah, melibatkan inilah. Sebenarnya bah bangat ini diambil daripada perkataan bah. Bah itu adalah melambangkan kepada kluster-kluster yang diwujud daripada negeri Sabah, perjalanan kemasukan daripada negeri Sabah. Jadi bah itu adalah untuk sinonim kepada Sabah. Sama juga dengan kluster di Semenanjung, bah Puchong, bah Shah Alam, semuanya adalah melibatkan perkataan bah, yang bah ini merupakan kluster yang berasal daripada Sabah. Manakala untuk Bangat pula, Bangat ini merujuk kepada di mana kluster itu berada. Untuk makluman warga Labuan yang saya kasihi, kluster ini berada di Sungai Bangat sebenarnya, bukan di kampung Sungai Bangat, supaya jangan menimbulkan satu kegusaran di kawasan setempat. Kluster ini sebenarnya berlaku di tempat yang terpencil, di kawasan rumah kongsi, salah satu daripada projek perumahan di Sungai Bangat itu sendiri. Jadi untuk pengetahuan semua pendengar, salah seorang daripada pekerja di tapak pembinaan telah pun balik ke negeri Sabah untuk tujuan mengundi, dan beliau telah pun kembali ke Labuan pada 28 hari bulan September yang lepas. Jadi ujian telah pun diambil pada 28 hari bulan, dan pada 4 hari bulan beliau telah disahkan positif PCR dan dimasukkan ke Hospital Labuan untuk tujuan rawatan. Oleh sebab itu, beliau sebenarnya tinggal bersama dengan 45 orang warga lain yang berada di rumah tumpang, rumah kongsi di Sungai Bangat. Dan susulan daripada itu, kami di Jabatan Kesihatan telah pun membuat saringan secara total kepada 45 orang yang berada di kawasan tersebut pada 4 bulan yang lalu. Dan pada 7 bulan kami telah dimaklumkan daripada 45 tersebut, 8 telah dikenal pasti positif.
4 masih menunggu, manakala yang lain disahkan negatif untuk first sample. Jadi untuk kes ini, total kes yang positif berkenaan dengan kluster Bahbangan ini adalah 9 orang yang merupakan seorang kes yang pertama dan 8 kes penularan tempatan, menjadikan total keseluruhan adalah 9 kes untuk kluster ini. Dan manakala 4 lagi masih lagi menunggu keputusan saringan. Dan untuk pengetahuan semua warga Labuan, pihak kami bersama dengan MKN dan juga polis telah pun memastikan kawasan ini dicuci sepenuhnya dan juga kawasan ini telah pun ditutup untuk kemasukan dan keluar daripada kawasan ini, dan insya-Allah kita masih lagi memantau dengan serius keadaan-keadaan di kawasan ini dan juga kemungkinan yang ada kontak di kawasan ini. Perkara kedua yang saya ingin menjelaskan adalah berkaitan dengan perkara tular yang melibatkan satu sekolah di Labuan. Untuk pengetahuan pendengar, memang betul ada seorang pelajar daripada salah satu di sekolah menengah di Labuan ini telah disahkan positif. Walaupun kita tidak boleh menyalahkan pelajar ini 100% disebabkan oleh pelajar ini duduk di kawasan bersama dengan di rumah kongsi tersebut, dan pelajar ini pada mulanya tidak pernah ke Sabah, cuma ada kontak dengan salah seorang daripada pekerja yang baru balik daripada Sabah yang telah disahkan positif. Jadi pelajar ini pernah ke sekolah sepanjang 1 minggu, pernah berada di sekolah selama 3 hari. Jadi pelajar ini telah pun disahkan positif, salah seorang daripada 8 orang yang positif di dalam kluster Bahbangan itu sendiri. Jadi bagi tujuan kawalan, pihak kami dengan bantuan Jabatan Pelajaran dan juga MKN dan juga Balai Polis Labuan, kami telah pun membuat saringan sepenuhnya kepada warga-warga sekolah termasuk cikgu dan juga murid-murid yang pernah menghadiri sesi persekolahan bersama dengan pelajar tersebut semalam. Dan sekolah berkenaan telah pun dicuci sepenuhnya pada pukul 8 malam tadi. Jadi secara totalnya 9 kes yang melibatkan kluster ini. Manakala ada 2 lagi kes import yang dicatatkan. Kes yang pertama merupakan kes yang melibatkan transporter, iaitu penghantar makanan daripada Sabah. Untuk makluman warga Labuan, kami di Jabatan Kesihatan Wilayah Persekutuan Labuan telah menjalankan satu SOP baru untuk memastikan pergerakan SOP ini, pergerakan daripada kumpulan-kumpulan transporter ini dipantau sepenuhnya. Kami faham bahawa sekiranya transporter ini tidak dibenarkan masuk, kita akan ketandusan barang-barang mentah dan juga barang-barang keperluan harian. Oleh itu, bagi menyimbangi keadaan tersebut, pihak kami telah pun menjalankan satu SOP lain di mana setiap kemasukan daripada transporter ini mereka perlu menjalankan ujian PCR dan setiap minggu mereka akan menjalankan ujian pengesahan rapid test. Dan untuk mengetahui semua, kes yang seterusnya, kes yang ke-9 semalam merupakan transporter yang telah pun masuk ke Labuan pada 4 hari bulan yang lepas, dan kita telah pun menjalankan ujian rapid test kepada beliau dan beliau disahkan positif untuk rapid test tersebut. Jadi apabila positif, yang transporter ini telah pun dimasukkan ke Hospital Labuan dan telah pun dirawat di Hospital Labuan, semalam telah pun disahkan positif PCR. Itu adalah kes yang ke-9. Manakala kes yang ke-10 merupakan kes yang hadir ke Labuan melalui Sabah, ada perjalanan ke Sabah pada semasa untuk pilihan raya dan balik ke Labuan pada 28 hari bulan. Jadi apabila balik ke Labuan, kita telah pun saring. Untuk makluman semua, kes ini merupakan satu kes yang datang daripada Sempurna dan 2 ahli keluarga juga disahkan positif di Sempurna. Jadi kes ini telah pun dirawat di Hospital Labuan dan pada waktu ini kes ini satu-satunya kes pertama yang memerlukan pernafasan, alat bantuan pernafasan, walaupun dalam keadaan stabil di Hospital Labuan. Jadi secara keseluruhannya di Hospital Labuan pada waktu ini terdapat 20 kes aktif yang melibatkan 12 kes import dan 8 kes tempatan.
Dan daripada 20 ini, satu kes memerlukan bantuan pernafasan. Memerlukan bantuan pernafasan yang pertama di Hospital Labuan bagi kes-kes COVID sepanjang tahun ini, Fisha. Baik. Begitulah perincian kes yang terkini berlaku di wilayah Persekutuan Labuan. Baik doktor, Ya, kita nak bertanya berkenaan dengan adanya kes melibatkan seorang pelajar sekolah. Jadi kerisauan timbul dalam kalangan ibu bapa di sekolah yang terlibat. Adakah wajar mereka sekeluarga melakukan ujian saringan ataupun hanya kuarantin kendiri sahaja di rumah, doktor? Okey, terima kasih Fias. Sebenarnya apabila seorang itu positif, orang-orang yang rapat dengan mereka ini dipanggil sebagai PUI, Person Under Investigation. Jadi untuk kita, siapa yang perlu dikuarantinkan adalah orang yang berkemungkinan mempunyai kontak rapat kepada pesakit tersebut. Manakala orang-orang yang lain di sekeliling PUI itu tidak memerlukan. Cuma apa yang kami harapkan adalah untuk memastikan sesiapa yang telah pun dikuarantinkan atas dasar PUI, iaitu kontak, perlu menjalankan proses kuarantin sepenuhnya. Contohnya di rumah perlu diasingkan di bilik masing-masing dan tidak bercampur dengan keluarga lain secara rapat. Dan sekiranya perkara ini boleh dijalankan dengan sempurna, tidak ada keperluan untuk parents untuk diswab ataupun menjalankan ujian, kecuali mereka juga demam ataupun sesama ataupun ada gejala. Jadi yang paling penting sekarang ni, kalau satu ketika dulu, kesemua mereka ini akan ditempatkan di pusat kuarantin. Tetapi pusat kuarantin, kita tidak mempunyai pusat kuarantin sekarang ini dan banyak gejala sosial seperti mana yang terdahulu yang melibatkan penyediaan pusat kuarantin ini. Jadi kita memberi peluang untuk kuarantin di rumah sendiri, tetapi ibu bapa perlu menekankan bahawa kepatuhan kepada proses kuarantin itu adalah wajib. Di mana seperti mana yang saya kata tadi, perlu diasingkan, tidak bergaul dengan keluarga lain dan memastikan anak-anak ini yang telah dikuarantin ini tidak keluar pada rumah. Disebabkan sekiranya keluar dari rumah dan didapati berkeliaran di luar rumah, pihak penguatkuasa termasuk polis boleh mengenakan cas di bawah Akta 342. Baik doktor, kita nak tahu juga bagaimana dengan keadaan semua pesakit COVID-19 pada ketika ini doktor? Seperti mana yang saya telah maklumkan tadi Shima, keseluruhan total yang kita rawat di hospital sekarang ini adalah seramai 20 orang. Daripada 20 orang ini, 19 adalah dalam keadaan yang baik, yang tidak mempunyai gejala, hanya melibatkan pemantauan dan pemantauan daripada pihak kami. Manakala hanya satu daripada 20 kes ini memerlukan bantuan pernafasan disebabkan oleh kegagalan paru-paru untuk berfungsi dengan baik. Walaupun kes ini dalam keadaan stabil di Hospital Labuan. Dan kita telah pun mencatatkan satu lagi kes yang sembuh semalam, menjadikan total kes sembuh untuk Labuan adalah seramai 29 orang. Baik. Sedikit perincian berkenaan dengan keadaan semua pesakit COVID-19. Baik, doktor, rasanya masih ada lagi di antara mereka yang menjalani saringan menunggu keputusan ujian saringan. Setakat ini berapa ramai lagi yang masih menunggu, doktor? Okey, terima kasih Fias. Sehingga 7 Oktober, kita telah pun menyaring 12,547 individu yang membuat kemasukan ke Labuan. Daripada 12,547 ini, kita telah pun mengambil sebanyak 10,642 sampel. Yang sampel-sampel ini adalah sampel yang telah dimasukkan ke dalam sistem pendaftaran sampel pada petang semalam, iaitu sebanyak 10,642. Daripada jumlah ini, 6,707 telah pun didetekkan negatif, manakala yang masih lagi pending sebanyak 3,913 lagi yang masih pending. Baik, doktor, saya nak bertanyakan satu soalan. Ini saya rasa pun mungkin persoalan daripada orang ramai khususnya di Labuan. Kalau sekiranya ada di antara mereka yang nak ke menumbuk untuk mengambil kereta sahaja, adakah mereka perlu menjalani saringan swab test ketika masuk ke Labuan semula?
Isu dia sekarang fierce. Kita tidak tahu sebab apabila kita membenarkan pergerakan ke Sabah, kita tak tahu apa pergerakan seterusnya. Dan seperti mana yang telah diumumkan pada 12 bulan nanti, pergerakan sepatutnya tidak ada pergerakan ke Sabah sudah. Disebabkan oleh kawalan pergerakan di Sabah itu sendiri. Jadi untuk memastikan kita tidak membuat keciciran, semua kemasukan daripada Sabah perlu dijalankan swab test dan juga kuarantin. Disebabkan oleh pendedahan kes yang banyak di Sabah dan pendedahan kes tersebut. Jadi bagi kami mana-mana kes yang ada yang kemasukan daripada Sabah, kita akan membuat swab juga. Dan sekiranya mereka memerlukan untuk membawa kereta masuk ke Labuan, mereka boleh permohonan daripada pihak feri untuk memasukkan kenderaan tersebut di dalam feri. Tidak ada masalah bagi pihak feri. Saya sendiri pernah bercakap dengan pihak feri TS. Baik. Terima kasih untuk itu. Dan seterusnya doktor, berikutan dengan pertambahan kes COVID-19 di Labuan ketika ini menerusi media sosial, kita lihat ada yang mengatakan Labuan kini berada pada zon merah. Jadi mungkin pagi ini boleh tak doktor menjelaskan kepada orang ramai agar tidak keliru sama ada Labuan ini zon kuning ataupun zon merah, doktor? Ya, terima kasih Syima. Yang pertama kalinya saya memohon pada semua warga Labuan, tolong jangan menularkan apa-apa yang tidak sah. Jadi untuk waktu ini, indikator sama ada merah, biru, merah, kuning ataupun hijau adalah berdasarkan kepada kes penularan tempatan. Penularan tempatan ya Syima, bukan kes import. Jadi untuk warga Labuan, sekiranya melihat kepada infografik yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, sekiranya di belakang nombor tersebut ada nombor A, itu adalah import antarabangsa daripada luar negara. Manakala sekiranya ada dikurungkan B, itu adalah import antara negeri. Jadi untuk status di Labuan sekarang ini, status adalah dalam zon kuning, di mana kita ada 8 kes penularan dalaman. 8 kes penularan dalaman yang masih lagi menyebabkan kita di dalam zon kuning. Dan walaupun kita ada 20 kes aktif, 12 kes itu adalah kes import daripada negeri Sabah. Jadi indikator yang kita akan gunakan adalah kes penularan tempatan sebanyak 8 kes pada waktu ini. Jadi saya mengesahkan bahawa Labuan adalah zon kuning. Jelas di sini ya. Labuan di dalam zon kuning, bukan merah seperti yang ditularkan. Ya, betul. Baik, doktor, mungkin ada apa-apa yang perlu ditambah lagi doktor sebelum kita menutup Roger Labuan FM ini? Okey, terima kasih Fiaz dengan Syima. Perkara pertama yang saya ingin cakapkan pada kali ini adalah untuk tidak menimbulkan warga Labuan, tidak menimbulkan rasa sangsi ataupun panik di kalangan warga. Sebab ia menimbulkan sesuatu yang tidak harmoni di Labuan itu sendiri. Untuk tujuan tersebut, sila dapatkan maklumat rasmi daripada Jabatan Kesihatan itu sendiri di dalam laman web kami ataupun laman web Kementerian Kesihatan Malaysia. Kita boleh mendapatkan info-info terkini berkenaan dengan COVID di kawasan tersebut. Dan kami sendiri akan memberi maklumat terperinci bersama dengan kerjasama dengan pihak RTM daripada masa ke semasa berkenaan dengan status COVID di Labuan ini. Yang kedua, seperti mana yang kita telah maklum, virus daripada Sabah semakin banyak di Labuan, terutama di komuniti. Penularan tempatan dah ada 8. Walaupun penularan itu berada di rumah kongsi, tapi besar kemungkinan disebabkan oleh kemasukan. Bukan hanya di sesuatu tempat ataupun sesuatu zon, tapi kemasukan adalah menyeluruh di seluruh Labuan ini. Jadi apa yang paling penting adalah untuk kita menjaga diri kita sendiri dan keluarga kita daripada terkena jangkitan COVID ini. Jadi apa yang paling penting kita buat sekarang ni adalah untuk menjadi warga yang bertanggungjawab. Sekiranya ada keperluan panggilan daripada Jabatan Kesihatan untuk pemeriksaan sendiri, pemeriksaan semula, tolong hadir ke Jabatan Kesihatan untuk pemeriksaan tersebut. Disebabkan oleh sekiranya kami membuat panggilan,
tuan-tuan, warga-warga sekalian adalah berkemungkinan untuk mendapat jangkitan itu sendiri. Sekiranya jangkitan itu dapat dikenal pasti secepat mungkin, rawatan akan menjadi sangat mudah. Potensial untuk sembuh sepenuhnya sangat tinggi. Tetapi sekiranya rawatan ini agak lambat dan orang itu telah pun membuat ada sesak nafas ataupun gejala, jadi rawatan akan bertambah sukar dan kemungkinan untuk sembuh sepenuhnya agak sukar. Oleh sebab itu untuk tanggungjawabkan diri dan juga tanggungjawab pada keluarga dan masyarakat, sekiranya ada panggilan daripada pihak kami, tolong hadirkan diri untuk menjalani ujian tersebut dan sila patuh kepada temujanji yang ditetapkan untuk memastikan tidak ada kesesakan di tempat-tempat untuk ujian tersebut, untuk memastikan keselamatan tuan-tuan dan juga keselamatan petugas-petugas di dalam menjalankan tugas mereka. Dalam masa yang sama, saya juga ingin sekali lagi menyeru pada warga Labuan, disebabkan virus yang terlampau lama banyak di komuniti, kalau tidak ada keperluan untuk keluar rumah, tolong duduk di rumah. Tolong duduk di rumah. Sama juga seperti yang telah dimaklumkan oleh Ketua Pengarah semalam untuk merayu pada semua warga Malaysia untuk banyak duduk di rumah dan mengurangkan aktiviti-aktiviti di luar. Dan sekiranya ada keperluan yang mendesak di luar, sila berfokus dan kembali ke rumah secepat mungkin. Yang seterusnya, sila pastikan bahawa SOP-SOP dipenuhnya, terutama yang melibatkan penggunaan mask, penutup mulut dan juga yang juga melibatkan penjarakan fizikal 1 meter yang amat diperlukan pada waktu ini. Elakkan masuk di kawasan-kawasan yang sesak dan juga elakkan diri daripada bersalaman ataupun bersentuhan dengan mana-mana individu-individu lain. Dan juga untuk premis-premis kerajaan, tempat-tempat ibadah dan juga untuk swasta, sila lakukan pembersihan kendiri dengan kerap untuk memastikan penularan ini dapat diputuskan. Dan yang terakhir, bersama-sama kita untuk mendoakan supaya Labuan ini terus kekal untuk kesejahteraan kita di Labuan ini, supaya COVID itu dapat diputuskan. Shiba dan terima kasih juga pada RTM telah memberi peluang pada kami untuk membuat pemakluman secara terus berkenaan dengan status COVID di Labuan ini. Shima dan Safias. Baik, terima kasih doktor atas perkongsian info untuk hari ini. InsyaAllah kami akan terus mendapatkan maklumat daripada pihak kesihatan sendiri di masa akan datang. Okey, terima kasih Fias. Terima kasih Shima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian tadi kita telah mengikuti status terkini COVID-19 di wilayah Pesan Labuan. InsyaAllah kita akan terus membawakan maklumat dari masa ke semasa bersama dengan Jabatan Kesihatan Labuan. Dan seperti yang telah dinyatakan oleh Dr. Ismuni tadi, pastikan anda sentiasa menjaga, mematuhi SOP yang telah ditetapkan dan juga sentiasa menjaga kebersihan kendiri. Betul. Dan apapun terus dapatkan juga maklumat-maklumat yang sahih, semestinya menerusi page rasmi Jabatan Kesihatan Negeri dan juga Kementerian Kesihatan Malaysia. Ya, baik, terus bersama kami sehingga pukul 10 pagi nanti.